أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، نلتقي مجددا في لقائنا اليوم، وذلك في نفس المائدة، وهي مائدة علوم القرآن. وقد تكلمنا من قبل يا إخوة عن الوحي، أنواعه وكيفياته، وقد شرحنا هذا الموضوع بالتفصيل في الأسبوع الماضي. فلقاؤنا اليوم إنما هو للتأكيد. هل فهمتم الموضوع جيدا أم لا؟ للتأكد فقط، فهمتم الموضوع أم لا؟ لذلك لكم باب التساؤلات. So I am going to open the chance for you all to ask me. Okay? إذا لم يتضح بعض الأمور عندكم فيما يتعلق بالموضوع الذي درسناه في الأسبوع الماضي وهو الوحي، فيمكنكم أن تسألوني عنه الآن. So you can ask me whatever you want to ask related to topic given you already last week. So ada yang nak tanya ke? Berkaitan tema yang kita pelajari minggu lepas tu, wahyu. Ada? Ada nak tanya ke? Oh, bermakna kalian dah faham semualah, alhamdulillah. So I am going to test you all because nobody asked me, meaning that you all understand. Okay? Okay. Boleh kalau saya uji kefahaman kalian, boleh ke? Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Boleh ke? Senyap je. Boleh ke saya? Boleh. Okey, boleh. Okey, isma'u jayyidan ya ikhwah. Qauluhu ta'ala fi suratin Nahl. Isma'u jayyidan. Qauluhu ta'ala fi suratin Nahl.
Al-ayah rakam 68. Ya, ayat 68 ya. Fi suratin Nahl. Wa auhayna rabbuka ilan nahli an ittakhizi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butunihi syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Ya ikhwah, qauluhu ta'ala wa auhayna ila an-nahli, and we inspire and we reveal to the community of bee an ittakhidhi min al-jibali buyutan, O bee, you might take your home from the mountains, from the trees, from the homes will for you by people. Summa kuli min kulli samarat ila akhiril ayat. Dan kami wahyukan kepada komuniti lebah untuk mengambil sarang atau rumah kalian daripada gunung ganang, daripada pokok-pokok, daripada rumah yang dibangunkan secara khas oleh manusia untuk kalian. Soalannya, fakalimatu auhayna huna madza ta'ni? Ayyuna min ayyu ma'nan min ma'anil wahyi allati tushiru ilaihi kalimatu auhayna? What the meaning of auhayna in this verse? What type of meaning that kalimatu auhayna refer to? Ada yang boleh jawab? Jadi kalimatu auhayna di sini apa maknanya? Wahyu apa ya? Sebab because we have already identified the meaning of wahyu in Al-Quran ya. Apa you cakap? Ilham Gharizi. Siapa ni? Hanif. Siapa? Hanif. Hanif. Ilham Gharizi masih tak lengkap. Masih tak lengkap. Sudah. Help me. Ilham Gharizi lil hayawan. Ya. Jadi kalimat auhayna huna bermakna ilham secara fitrah yang Allah bekalkan kepada haiwan termasuklah lebah. Lidzalika la yasihhu lakum an tutarjimu kalimati auhayna huna bil wahyi. So you are not allowed to translate kalimatu auhayna as it is, that you claim it is wahyu, because wahyu just given to the prophets. Jadi kalian tidak boleh menterjemahkan atau mentafsirkan wahyu ini sebagai wahyu macam wahyu yang dibagi kepada rasul-rasul dan nabi-nabi Allah. Sebab lebah bukanlah nabi. Ya kan? So you kena translatekan dan kami mengilhamkan. Jangan terjemahkan dan kami mewahyukan. Sila. Siapa tahu nanti kau cakap dan kami mewahyukan kepada lebah. Orang cakap pula bila lebah pula jadi nabi ni. Ya kan? Tapi the reason behind. Ada soalan lagi ni. Ini tak dalam buku. Kenapa Al-Quran pakai perkataan auhayna, wahyu, ketika memberi ilham kepada lebah?
Padahal kata wahyu itu hanya sesuai untuk digunakan kepada nabi-nabi dan rasul. Lebah bukanlah nabi dan rasul. Tapi kita kena ingat bahawa Al-Quran tidak silap dalam memilih kata-kata. Kata yang dipilih Al-Quran adalah sesuai untuk makna yang mahu dizahirkan. So kita kena mengetahui apa di sebalik makna maksud yang Allah mahukan. Kenapa Allah lebih memilih penggunaan kata auhayna berbandingkan alhamna. Kalau ikut cara berbahasa kita sepatutnya mengatakan wa alhamna ila an-nahli, bukan wa auhayna ya. Fas-su'alu ya akhi ya ikhwah, limadha athara Allah Ta'ala kalimata auhayna huna badala an alhamna ma'anna an-nahli laysa nabiyyan wala rasulan. Wa qad alimtum anna al-wahyi yunasibuhu an-nabi war rasul, amma an-nahlu yunasibuhu al-ilham. Fa ayyu maqsadin qasada ilaihi al-Qur'anu fi ta'birihi hadha? Why do Allah prefer the words of auhayna instead of alhamna, which is B is not prophet and messenger. Sepatutnya wa alhamna ila an-nahli. Ada yang boleh jawab ke? Saya pun baru berfikir-fikir ni. Ada yang boleh jawab ke? Jom kita fikir-fikir ni. Ini tak dalam buku, tapi memang best lah. Sekarang kita sebalik takbir Al-Quran, bahasa Al-Quran. Ada yang boleh jawab? Jangan risau silap oh. Jangan takut silap oh. Kita semua mencuba Tak ada dalam buku Ustaz. Soalan Ustaz ni tak ada dalam buku ke? Oh memang tak ada oh. Confirm tak ada. Saya cuba Itu yang saya suka. Siapa ni? Sebut nama. Amirul. Okey, Amirul yang tengah melihat tasik cepatlah. Okey. Ilham. Kalau ilham dia lebih kepada idea. So sesuai untuk manusia. Bila kata wahyu ini melibatkan tata cara ataupun how to bagaimana untuk membuat sesuatu perkara tu. Jadi macam lebah tu ditunjuk ajar oleh wahyu tu tadilah. Macam Ya. Aku tidak mengatakan jawapan kau silap lah. Tapi still kau punya jawapan tidak menjawab lagi kita punya pertanyaan. Kalau Amirul cakap bahawa auhayna ini lebih kepada how to make how to manage dan itu disampaikan kepada lebah. Tapi yang menjadi soalan yang paling mendasar Amirul, ini wahyu ini wahyu setakat yang kita tahulah adalah digunakan untuk menyampaikan message Allah kepada Nabi dan Rasul. Wahyu itu tidak layak diberikan kepada hewan.
Sebab wahyu itu isinya adalah perintah atau larangan atau galakan. Ya. Dan itu perlu disampaikan kepada umat manusia. Sementara lebah adalah hewan. Tak akan hewan yang menyampaikan pesan Allah. Tak akan hewan yang menyampaikan amaran dan larangan Allah. Ya. Jadi jawaban engkau itu saya tak mengatakan silap, tapi belum menjawab soalan kita. Kenapa Allah menggunakan perkataan auhayna kepada lebah? Padahal lebah itu bukanlah Nabi dan Rasul. Sepatutnya menurut aturan berbahasa kita, sepatutnya di situ alhamna, kami menginspirasikan ya. Kami memaklumkan sesuatu. Ya, macam manusia kan. Manusia biasa yang mendapat ilham. Ada yang nak try lagi? Bagus Amirul. Kau membuka minda kami. Sila try, jangan risau. Kita berdiskusi ni. Sekali lagi Ustaz. Oh, beribu-ribu kali pun aku buka. Seperti Once again, Amirul, go. Kalau wahyu tu, wahyu itu disampaikan kepada Nabi untuk menyebarkan perkara kebaikan, untuk sebar skala rahmah lah. Ya. Kiranya kepada lebah. Jadi kita tahu bahawa lebah ni banyak manfaat, banyak kebaikannya. So itu adalah sebab penggunaan wahyu dalam surah An-Nahl. Amirul sudah? Dah tu. Ya, jadi Amirul cakap bahawa lebah ini banyak faedahnya. It is a reason behind the using of kalimat al-wahyu. Itulah sebabnya Allah menggunakan perkataan wahyu. Aku tidak mengatakan benar atau tidak, Amirul. Aku menunggu dulu respon daripada kawan-kawan engkau. Sama ada bersetuju dengan jawaban engkau atau tidak, atau ada jawaban lain. Aku tanya kalian ni, selain Amirul, apakah kalian bersetuju dengan jawaban Amirul atau tidak, atau jawaban yang nampak bagi kalian tak nampak bagi Amirul? Aku tanya, sila jawab. Apakah kalian sokong jawapan Amirul? Senyap je semua ni. Setuju ke tak setuju? Setuju. 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 Semua setuju ke? Setuju kot. Azim macam teragak-agak je. Setuju. Okey lah. Macam setuju je semua ni. Okey. Ya. Saya pun rasa jawapan Amirul ini mendekati yang benar lah. Mendekati jawapan yang kita mahulah. Ya, jadi Al-Quran menggunakan perkataan auhayna di sini. Ya, bukanlah bermaksud bahawa auhayna ini bermaksud wahyu ya, yang seperti yang sedia maklumlah. Tetapi Al-Quran menggunakan kata auhayna ini macam Amirul tadi cakap untuk menunjukkan keistimewaan lebah. Tidak bermakna bahawa selain daripada lebah tak istimewa. Istimewa juga. Hewan-hewan mempunyai keistimewaan masing-masing. Tetapi Allah di sini sengaja nak menunjukkan keistimewaan lebah. Oleh itu ia menggunakan perkataan auhayna. Cakap Amirul, lebah banyak faedahnya. Ya betul. Cuba tengok lebah. Karakter lebah. Lebah selalunya terbang tinggi.
macam seorang Muslim yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Lebah selalunya mendatangkan manfaat kepada umat manusia, macam seorang Muslim yang bercita-cita untuk memberi manfaat sejagat untuk manusia. Lebah ada masanya menempuh perjalanan berpuluh-puluh kilometer, bahkan beratus-ratus kilometer, hanya nak mencari nektar atau saripati bunga. Coba itu macam seorang Muslim yang berusaha dengan penuh keazaman mencari rezeki Allah di merata-rata tempat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umat baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika jumpa nektar bunga, lebah bukan hanya mengambil saripati bunga daripada satu jenis pokok, satu jenis bunga. Berpuluh bahkan mungkin beratus-ratus bunga dia hisap tu hanya untuk menghasilkan 1 kilo madu. Subhanallah. Ya, macam orang Muslim mengambil perkara-perkara yang baik sahaja. Ya, kemudian dia kongsi kepada orang ramai. Wallahi ya ikhwan, saya jumpa ada buku yang ditulis oleh ulama kita yang hanya membahaskan the character of beast life. Ya, karakter kehidupan lebah dan faedah pengajaran yang boleh diambil daripada lebah tu. I have a book, okay, published already in USIM, 2018, 2018 kalau tak silap buku itu buku yang saya tulis tu, tafsir saintifik Al-Quran. Kalau kalian googling, just type tafsir saintifik Al-Quran, akan nampak tu buku itu di penerbit USIM. Atau kalau you lebih tepatnya you tulis tafsir saintifik Al-Quran, kemudian you bubuh nama saya di belakang tu, langsung tu buku itu ya. Dalam buku itu aku ada tulis karakter lebah ya, seperti apa yang aku baca dalam buku itulah. Dan faedah pengajarannya kepada kita lah. Jadi coba tengok karakter lebah lah. Lebah itu ya, lebah itu dia tidak keluar apabila ada angin ribut atau badai. Lebah tidak keluar ketika terik sinar matahari begitu panas. Ya. Lebah tidak keluar ketika hujan deras. Jadi lebah itu nanti keluar dalam keadaan udara yang tak terlalu panas, tak terlalu sejuk, tak ada angin ribut, tak ada hujan deras. Apa faedah pengajarannya di sebalik itu? Macam orang Muslim juga, seorang Muslim yang baik, ketika ada fitnah, dia tak keluar. They stay at home. Macam sekarang kan fitnah. Apa fitnah sekarang? Fitnah corona lah. You tengok banyak sekali isu berkaitan dengan corona. So stay at home, selamatlah. Macam itulah. Apa lagi karakter lebah? Lebah ini tidak suka kacau orang. Dia buat pekerjaan dia. Dia tak suka kacau orang. Tengok kalau kita ada kebun di gunung, biasa ada lebah di situ buat sarang. Kalau kita datang ke kebun kita kerja
apa yang patut kita kerja dalam kebun kita. Kalau kita tak kacau itu lebah yang buat sarang di satu pokok dalam kebun kita, dia pun tak akan kacau kita. Tapi kalau kita kacau dia, oh maruah dia macam terancam. Di situlah dia akan menyerang. Saya orang kampung lah. Saya masih ingatlah dulu di kampung. Ini cerita betul lah. Ada orang kampung, dia nak ambil madu lebah tu. Tapi mungkin cara dia silap kok. Nak ambil madu lebah tu sehingga lebah itu macam terusik lah. Dia akhirnya lebah itu merasa terancam dirinya, akhirnya dia balik menyerang orang itu. Oh. Ini lebah kalau dia menyerang bukan satu orang mereka satu kumpulan besar menyerang Akhirnya ini orang lari. Lari. Ini lebah tak berhenti mengejar sehinggalah orang itu jumpa sungai dan orang itu langsung melompat ke dalam sungai. Itu lebah pun masih tunggu orang itu di atas sungai. Bila ini orang nampak kepalanya, kita patut dia dengan bisa kita. Selepas lebahnya boring dah, tunggu ini orang tak muncul-muncul dari dasar sungai, akhirnya dia pergi. Macam itulah. Jadi faedah pengajarannya di sini, sebagai seorang Muslim kita kena ada maruah. Apabila maruah kita atau jati diri bangsa kita diinjak-injak atau dihina oleh orang lain, jati diri kita sebagai orang Muslim diinjak-injak oleh orang lain, baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dicela, dihina oleh non-Muslim seperti yang berlaku sekarang di Perancis, maka dengan maruah yang ada dalam diri kita, we defense ourselves, our Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam. Tulislah dalam Facebook kalian, kami ini adalah umat baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah junjungan besar kita. Sebagai umat Islam, kami tidak diterima, dicela, Nabi kami dicela dan dihina macam itu. Itu dah cukup dah. Jadi macam tu. Benda yang sama saya tanyalah kawan kalian semalam ya. Ada seorang kawan kalian lah di TAS1 ke kalau tak silap. Dia ada bagi maklum saya lah. Ini first time saya dengar lah. Dia cakap, Ustaz, ada peristiwa ya, ada kes lah. Seekor lebah jatuh dalam arak. Tapi lebah ini tak mati ya, terselamat. Dia berjaya keluar daripada arak itu ya. Tapi dia sudah bawa arak lah seekor lebah ini. Ketika seekor lebah ini yang jatuh di arak dan tubuh badannya dah bawa arak, nak balik ke sarang, dia dihalang oleh sekumpulan lebah untuk masuk ke dalam sarang. Agak-agak apa pelajaran yang boleh kita ambil. Jadi lebah mengambil berat masalah kebersihan. Jadi faedah pengajarannya sebagai seorang Muslim pun kita kena ambil berat mengambil berat kebersihan. Ya. Bukanlah komuniti lebah itu tak nak menerima seekor lebah tadi itu kawan dia. Ya, keberangkaliannya lebah itu yang jatuh di arak, dia kena bersihkan dulu dirinya dulu baru masuk. Sebab kalau langsung masuk ke sarang terjejaslah kebersihan sarang dan lebah-lebah lain ya. Jadi macam tu ya. Tengok dalam buku itu juga saya huraikanlah
apa ini? Sifat-sifat lebah itu ya. Coba tengok lebah. Ya, lebah. Lebah itu sangat organized, oh. Ya kan? Dia ada ratu lebah. Ratu lebah itu seekor je. Dan dialah yang paling besar tubuh badannya. Jadi dalam satu komun itu ada lebah jantan. Lebah jantan inilah yang bertugas untuk sebahagian daripada mereka bertugas untuk berkahwin dengan ratu lebah itu. Kemudian ratu lebah ini dia punya makanannya khas, oh. Dia tak sama dengan makanan lebah-lebah lain. Namanya propolis, oh. Jadi inilah yang dicari oleh orang propolis ini, sebab katanya membuat kita punya tubuh badan atau muka flawless lah. Sebab orang yang makan makanan ratu lebah akan jadi ratu lah, macam tu lah. Jadi ubat kecantikan sekarang itu ya, makanan lebah ya, ratu lebah. Kemudian ada pekerja. Jadi ada komuniti dalam lebah itu yang bertindak sebagai pekerja lebah. Dialah yang mencari nektar, saripati bunga. Dan ada juga lebah yang menghasilkan madu. Ada juga lebah yang menjadi askar, yang menjaga sarang. Ada juga lebah yang yang membersihkan sarang, macam itulah. Very organized. Ya. Jadi tadi cakap Amirul, jadi Allah menggunakan perkataan auhayna untuk menunjukkan betapa besar faedahnya lebah terhadap manusia. Maza qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Hakim fi haqqin nahli yakhruju min butunihi syarabun mukhtalifun alwanuh. Syarabun في مختلف الألوان يخرج من بطون النحل ليس عسلا لوحده وإنما بغير العسل أنواع من الشرب بألوان مختلفة. Jadi yang keluar daripada perut lebah itu bukan hanya madu. Silap kalau you cakap hanya madu yang kau tak. Banyak yang keluar. Bukan hanya madu. Propolis lah, apalah banyak. Dan semuanya itu adalah syifa'ul linnas. Kalau madu tak ada, kesihatan tubuh badan manusia akan terjejas. Kita banyak bergantung kepada madu. Ya. Manusia banyak bergantung kepada madu untuk menghasilkan energi. Itulah sebabnya Al-Quran menggunakan perkataan auhayna, bukan perkataan alhamna, untuk keistimewaan lebah. Faedahnya sangat besar kepada manusia. Okey, kalian setuju tak pendedahan saya ini? Lebih menghurai tadi jawapan aku lah. Setuju tu. Alhamdulillah. Jadi kalian kena daripada sekarang be aware lah of the Quranic language, the way Al-Quran reveal the meanings, ya. Jadi Al-Quran, bahasa Al-Quran sangat-sangat istimewa. Coba coba tulis di Google tafsir saintifik Al-Quran. Ada tak buku saya nampak? Coba. Ada. Ada nampak ya? Ada. Kalau kalian nak beli pun boleh, kalian di Shopee itu pun dah ada dah tu buku itu. Okey. Okey, kalian seronok tak dengan cara macam ni kita handle kelas tutorial kita? Jadi lebih memperdalam lagi kepahaman kita lah. Suka tak suka? Ya Ustaz, cabar. Sebab tinggal 15 minit ini lagi kelas dah selesai. Okey, saya buka pertanyaan. Ada nak tanya-tanyalah. You can ask whatever you want to ask related to the topic last week.
Hal hunaka as'ila ya ikhwah? Is'alu. Wala tahjalu. Wala takhafu. Inna Allaha ma'akum. Ada nak tanya, tanyalah. Okey, Ustaz nak tanya Ustaz. Ha. Ini berkaitan dengan Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam Allah guna wa'allama? Kenapa tak guna wa'awhayna? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Naam. Bukan wa'auhayna ila Adam al-asma'a kullaha. Oh, soalan yang baik. Soalan yang mencabar. Ada yang boleh jawab ke? Aku pun masih berfikir ini. Siapa yang tadi bertanya? Siapa tadi yang bertanya itu? Amirul sekali lagi. Oh, Amirul balas dendamlah kepada saya. Okey, macam ni ya. Dalam pandangan saya lah Amirul tak tahulah betul atau tidak ini Amirul. Kenapa Allah menggunakan wa'allama bukan wa'auha? Ya, sebab kalau auha ada masanya Allah mewahyukan sesuatu kepada nabi-nabinya dengan perantara malaikat Jibril. Ya. Dan ada masanya keaktifan itu daripada baginda Nabi kurang. Jadi dia hanya menerima sahaja. Ya. Tapi kalau kata allama mengajarkan, taklim itu digunakan apabila murid dan guru face to face saling berjumpa. Ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi kedekatan Adam ketika itu kepada Allah sungguh sangat dekat. Ya. Ya. Dan jadi ada semacam proses belajar mengajar di sini. Jadi Allah menggunakan perkataan allama ini untuk memberikan kefahaman kita kepada kepentingan taklim, belajar dan mengajar face to face. Okey? Jadi ada perkara-perkara yang tak boleh disampaikan kecuali perkara itu disampaikan dalam proses belajar mengajar. Ada face to face. Okey? Jadi Allah ingin menunjukkan di sini beberapa perkara lah. Perkara pertama ingin menunjukkan martabat baginda Nabi Adam. Bahawa pernah berlaku taklim antara Allah dengan Adam. Ya, di mana Adam langsung menerima ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa taala macam seorang murid berguru kepada gurunya. Yang kedua, untuk memberikan kepahaman bahawa taklim itu adalah sesuatu yang mustahak, yang kena ada dalam proses belajar dan mengajar. Kena ada face to face. Kena ada serah terima. Seorang guru mengajar dan murid menerima. Itulah mungkin Amirullah. Boleh diterima Ustaz. Boleh terima, alhamdulillah. Bagus tu soalan tu. Cantik soalan itu ya. Okey, saya rasa setakat ini sahaja dulu ya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.